Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua pelajar saya IHT 01. Saya harap semua pelajar saya masih kekal bersemangat. Saya pun masih lagi rasa bersemangat untuk mengajar kamu semua dan saya rasa sangat gembira untuk mengajar kamu semua tentang lesson dalam topik biologi ini. Baik pelajar, masih lagi dalam topik alteration of chromosome number. Alteration of chromosome number ini adalah satu topik yang besar. Dia melibatkan fenomena yang saya sebutkan sebagai Nance disjunction. Nance disjunction ini akan menghasilkan satu akibat utama, iaitu akibat utama yang terhasil daripada Nance disjunction ini adalah abnormal gamete, iaitu gamet yang tidak normal dalam aspek bilangan kromosom dia. Sepatutnya bilangan kromosom yang normal adalah N, haploid. Namun begitu, dia boleh menghasilkan abnormal gamet dengan keadaan less 1 kromosom, iaitu N-1. Dan dia juga boleh menghasilkan abnormal gamet with extra 1 kromosom, N+1. Highlight perkataan abnormal gamete with 1 less chromosome N-1. Highlight juga abnormal gamete with extra 1 chromosome N+1. Ini akibat utama dia. Apabila kita fokus kepada akibat hasil daripada kewujudan abnormal gamete ini, kita mula study akibat dia dalam dua perkara. Yang pertama adalah apakah anak yang akan terhasil daripada abnormal gamete ini, dan apakah fenomena yang apakah disorder yang akan diwujudkan. Baik pelajar, apabila abnormal gamete with 1 less chromosome N-1, apabila N-1 gamete yang abnormal ini fertilize with normal gamete, maksudnya dekat sini gamet tersebut akan bersenyawa dengan gamet yang normal. N-1 akan fertilize dengan normal gamet. Dia akan mewujudkan satu keadaan yang kita namakan sebagai N-euploidy. Perkataan utamanya adalah euploidy. Ada perkataan N di depan. N-euploidy. Itu keadaan yang akan diwujudkan apabila abnormal gamete fertilize with normal gamete. Apakah N-euploidy ini? N-euploidy adalah satu situasi, a condition, where does the zygote produce miss a chromosome. Zygote produce miss a chromosome. Kehilangan satu kromosom. Sepatutnya normal gamete N fertilize dengan normal gamete N akan menghasilkan 2N. Namun begitu, apabila N-1 fertilize with N, dia akan menghasilkan 2N-1. Kalau kita nak faham dalam konsep manusia, 22 kromosom fertilize dengan 23 kromosom menghasilkan 45 kromosom. 45 kromosom ini pelajar normal atau tidak normal? Pastinya keadaan itu adalah tidak normal, sebab normal kromosom bagi manusia adalah 46. So manusia ataupun organism with -1 kromosom, with less a kromosom, kita panggil dia sebagai monosomi. Monosomi boleh berlaku dalam dua bentuk keadaan. Yang pertama adalah monosomi in autosome. Autosome mempunyai sebanyak 44 kromosom bagi manusia. Kromosom pair number 1 sampai kromosom pair number 22. Apakah yang special kepada kromosom pair 23? Kromosom pair ke-23 kita panggil dia sebagai sex kromosom. Monosomi juga boleh berlaku kepada seks kromosom, iaitu kromosom XX bagi wanita, female, dan kromosom XY bagi male, iaitu lelaki. Jelas keadaan ini ya, pelajar ya.
Baik, cuba kita compare dan kita cuba fahamkan dengan satu lagi situasi. NAS disjunction sekali lagi boleh mewujudkan abnormal gamete with extra one chromosome, iaitu N+1. Apabila abnormal gamete N+1 fertilized with normal gamete, dia juga boleh mewujudkan keadaan aneuploidy. Keadaan aneuploidy ini yang kedua adalah keadaan di mana zygote with extra chromosome 2N+1. Bagi contoh manusia, keadaan ini boleh kita katakan kepada individu yang mempunyai 47 kromosom. 47 kromosom berbanding 46 kromosom for the normal zygote. Apabila satu-satu keadaan zygote dengan extra kromosom, ini dinamakan sebagai trisomy. Pelajar faham tak apakah itu zygote? Zygote adalah hasil daripada gamete fuse dengan gamete. Sperm fuse dengan ovum mendapat 2N zygote. Dan zygote berkembang menjadi fetus dalam kandungan. So itu zygote. Trisomy zygote ini boleh kita juga study dalam dua situasi. Yang pertama, trisomy in autosome. Berlaku pertambahan bilangan kromosom kepada kromosom nombor 1 sampai kromosom nombor 44. Kromosom nombor 45 dan kromosom nombor 46 iaitu pair nombor 23 adalah sex kromosom. Boleh juga berlaku trisomy in the sex kromosom. Jadi jelas sekali lagi kita ulang, abnormal gamete boleh fuse dengan normal gamete. Keadaan itu menghasilkan zygote. Zygote yang ada lebih kromosom ataupun zygote yang ada kurang satu kromosom, ini situasi ini kita panggil dia sebagai aneuploidy. Aneuploidy ini menyebabkan berlakunya trisomy atau monosomy. Monosomy adalah satu situasi di mana kurang satu kromosom. Saya ulang perkataan penting ni, kurang satu kromosom. Trisomy adalah satu situasi di mana ekstra satu kromosom. Pengurangan dan pertambahan kromosom boleh berlaku pada dua situasi. Yang pertama berlaku pada autosom, yang kedua berlaku kepada sex kromosom. Ada beberapa disorder yang kita kena study. Yang penting sekali, disorder yang paling penting adalah Down syndrome. Down syndrome ni kena study elok-elok ya. Down syndrome ni ada satu disease yang kerap kita dengar. D mesti huruf besar berdasarkan nama orang ya. Down syndrome. Down syndrome ini berlaku apabila pertambahan ekstra kromosom nombor 21. Nombor 21. Nombor 21 ni adalah autosom. Sebab itu kita panggil dia trisomy in autosom. Nombor 21. So dia ada 3 kromosom pada nombor 21. Berbanding 2 untuk yang normal. Berikutnya, selepas kamu study Down syndrome, ada lagi satu disorder yang kita panggil sebagai Turner syndrome. Turner syndrome ni adalah satu sindrom yang kita panggil sebagai monosomy X. Sepatutnya orang perempuan yang normal dia ada XX is a normal one. Namun begitu, dia hilang satu kromosom pada kromosom X. Tinggal single X saja. Ini kita panggil sebagai Turner syndrome. Turner syndrome ini membawa situasi kepada perempuan tersebut mempunyai physical yang lack of normal one. Kurang daripada yang normal. Sebagai contoh, they have a small breast. Yang ini ya, untuk monosomy X ini. Dan dia mempunyai situasi di mana kegagalan untuk dia menghasilkan normal ovum. Biasanya dia adalah sterile. Mandul. Berikutnya adalah trisomy X. Ini satu lagi disorder yang kita panggil sebagai trisomy X. Normal one adalah XX. Dia ada satu extra X kromosom, trisomy X. Untuk situasi disorder ini, biasanya dia kelihatan seperti normal female. Namun, dia mempunyai keadaan di mana mungkin sedikit tinggi.
orangnya, dan dia adalah fertile. Yang ni tak sterile ya. Yang ni orangnya adalah bukan mandul. Dia boleh dapatkan anak. Berikutnya adalah Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome ni adalah situasi di mana keadaannya normal one adalah XY. Dia normal lelaki XY. Namun begitu dia ada extra X kromosom. Jadilah XXY. Orang yang seperti ini mempunyai keadaan lelaki XY namun kekurangan sifat lelaki. Dia mempunyai beberapa keadaan di mana they have development of breast. Seorang lelaki ni ada development of breast bagi orang yang mengalami Klinefelter syndrome ini. Dan dia mempunyai small testis di mana menyebabkan dia adalah sterile. Orang ini sterile. Yang ni Klinefelter syndrome. So fahamkan elok-elok beberapa disorder yang saya terangkan ini ya. Jadi baik, itu saja untuk kita faham tentang kesan-kesan daripada NAS disjunction yang membawa kepada aneuploidy. Dan kita belajar juga kesan-kesan aneuploidy ini pada zygote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.